Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita akan pergi ke suatu topik lemak pula. Okey, apa itu lemak? Lemak ialah sejenis sebatian karbon organik. Masih sebatian karbon organik. Dia macam alkohol, bermaksud lemak ni berasal dari benda hidup, ya. Yang mengandungi unsur koh. Apa koh? Koh. Apa koh? K untuk Karbon. karbon. O untuk Oksigen, oksigen dan H untuk air, hidrogen. Bukan hi bye hidrogen. Okey, contoh sumber lemak. Okey, cikgu nak tanya kamu lah. Contoh sumber lemak yang kamu tahu tu. Benda apakah lemak yang kamu tahu? Panjang hayat kamu. Lemak di perut. Okey. Contoh sumber lemak yang kamu makan. Apa dia? Tambah minyak sawit, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak kacang soya, mentega, minyak sapi, keju. Tu contoh-contoh lemak lah tu. Okey? Cikgu tu lempak je. Cikgu sebut banyak. Okey, lemak ni terbahagi kepada dua. Yang pertama lemak tepu. Bukan tipu. Tepu. Satu lagi lemak tak tepu. Tepu, tak tepu. Okey, apakah persamaan di antara lemak tepu dan lemak tak tepu? Kedua-duanya mengandungi unsur koh. Dia mengandungi unsur koh. Dia ada karbon, dia ada oksigen, dia ada hidrogen. Okey, yang kedua, kedua-duanya tak larut dalam air. Tidak larut dalam air. Dan yang ketiganya, kedua-duanya adalah sumber penting asid lemak dalam badan. Ada 3 persamaan. Sekurang-kurangnya kamu boleh ingat 2. Cikgu rasa ni senang ingat kot. Ada unsur koh, tak larut dalam air. Senang kot nak ingat. Sampai sini boleh? Boleh. Okey, apa perbezaan pula antara lemak tepu dan lemak tak tepu? Perbezaan dia banyak. Ya. Okey, yang pertama, lemak tepu ni dia berbentuk pepejal pada suhu bilik. Contoh keju, lemak ayam, mentega, kan dia berbentuk pepejal. Manakala lemak tak tepu ni berbentuk cecair pada suhu bilik. Contoh minyak sawit. Minyak masak mak kita tu. Kan dia berbentuk cecair. Okey, sumber ada kalau rezeki tu. lemak tepu sumber dari haiwan. Ya, manakala lemak tak tepu sumber dari tumbuhan. Okey, lemak tepu takat lebuhnya tinggi, manakala lemak tak tepu takat lebuhnya rendah. Cikgu rasa fakta ni mudah aja. Mudah aja kamu nak faham, kamu nak ingat. Cuma sekarang cikgu ajar kamu ingat, lepas tu kamu susah nak ingat. Kamu lupa. Okey, lemak tepu bilangan atom hidrogen maksimum. Dia tepu dah, maksimum dah. Bilangan atom hidrogennya sudah maksimum. Ya. Manakala lemak tak tepu, bilangan atom hidrogennya belum maksimum. Okey, kemudian lemak tepu tidak boleh berlaku penambahan hidrogen. Sebab dia dah tepu. Pernah dengar otak tepu tak? Sebab bilangan atom hidrogen tu dah tepu, sampai dah tak boleh nak tambah dah bilangan hidrogen. Tak boleh nak fikir. Tak boleh nak fikir. Hidrogen tak boleh nak masuk lah. Tapi kalau lemak tak tepu, dia belum maksimum lagi. Maka boleh berlaku penambahan hidrogen dalam molekul. Okey, lemak tepu kandungan kolesterolnya tinggi. Manakala lemak tak tepu, kandungan kolesterolnya rendah. Ada banyak ciri tu. Yang mana kamu boleh ingat? Pepejal boleh ingat tak? Berbentuk pepejal, berasal dari haiwan, takat lebur tinggi, kolesterol tinggi. Nak kena apa? Apa itu? Dia ada Itu kan? 7.
Okay, at least 4 lah. Ya, at least 4. Dia faham lagi baik kan? Tapi kalau contohlah nak antara faham dengan ingat, susah sangat nak faham, baik hafal. Okey, kalau lemak tak tepu, lawan je lah. Pepejal berbentuk cecair. Kalau tepu haiwan, dia tumbuhan. Kalau tepu tinggi, dia rendah. Kalau tepu kolesterol tinggi, dia rendah. Gitu. Okey, contoh bagi lemak tepu, semua yang berasal daripada haiwan. Ya, contoh ayam, lembu, babi. Tapi dalam buku teks tak ada benda tu ya. Tapi biasa dengar kan lemak babi kan? Dengar. Ikan pun ada lemak. Dalam buku teks ada. Mentega, keju, minyak sapi, telur pun ada lemak. Ni yang cikgu ambil daripada buku teks. Okey, kalau lemak tak tepu semua dari tumbuhan. Contoh minyak kelapa sawit, minyak zaitun. Lagi? Minyak gamat. Gamat tu dah haiwan. Haiwan baru. Minyak kelapa, minyak kacang soya, ya, minyak bijan. Bijan pun ada minyak. Gamat tu, minyak bijak pula dah. Minyak bijan. Gamat tu daripada haiwan. Tapi tak tahulah kalau ada orang buat makan kot minyak gamat. Ke ada makan minyak gamat? Buat goreng ikan? Lami makan minyak gamat. Ada makan je. Buat goreng tak ada lah. Kalau minum tu ada lah. Minum minyak gamat? Ada lah. Kan dia ada parti gamat kan? Ada parti gamat tu. Eloklah tuntut Adam tu hidung darah tu. Eloklah minum minyak gamat. Hidung darah. Lepas ni terus tukar profil. Okay, sampai situ boleh tak? Hari ni sikit je pasal lemak. Boleh. Okay, lepas tu kita tengok kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Lemak ni penting kepada tubuh badan manusia. Dia penting, tapi dalam masa yang sama, kalau kita terlalu makan lebih, dia mulalah mendatangkan masalah kesihatan. Ya. Okay, yang pertama, dia penting untuk pembentukan membran sel badan. Membran ni maksudnya selaput nipis dalam badan. Dalam badan kita ni ada selaput nipis. So dia membantu dalam membina selaput sel badan. Yang kedua, mensintesis jus hempedu. Mensintesis ni ibarat orang kampung panggil menghasilkan jus hempedu. Bahasa sainsnya mensintesis. Bahasa kita hok biasa-biasa ni menghasilkan. Menghasilkan jus hempedu dan hormon seks. Dalam badan kita ada hormon seks. Jadi lemak tu dia membantu. Jus hempedu ni fungsi dia untuk mencernakan lemak. Pentingnya jus hempedu untuk mencernakan lemak. Yang ketiga, fungsi lemak nak menghasilkan vitamin D. Vitamin D pada kulit yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, ini kepentingan kolesterol. Bukan kata kolesterol tu semuanya tak elok. Dia ada kolesterol baik, dia ada kolesterol jahat. Yang cikgu cerita sekarang ni kolesterol baik lah. Namun pengambilan lemak tepu yang berlebihan dalam gizi makanan akan meningkatkan kolesterol dalam darah dan menjejaskan kesihatan. Okey, antaranya batu karang, hempedu dan jaundice. Dalam hempedu, ini. Ini tak gambar, cikgu besarkan. Nampak tak gambar cikgu tu? Nampak. Okey. Ini hati. Yang warna hitam ni hati. Okay, ini perut. Ini perut. Bukan kenyang perut suka hati, bukan. Itu perut. Okey, ini adalah hempedu. Hempedu.
Hempedu ni fungsi dia untuk menghasilkan jus hempedu lah. Dalam hempedu ada batu. Ada batu karang. Kau bayangkanlah hempedu tu kecil aja. Lepas tu ada batu pula dalam tu. Sakit tau ada batu karang ni. Tak kira lah batu karang dalam hempedu ke, batu karang dalam buah pinggang ke, benda tu memang menyakitkan. Jadi bayanglah ada hempedu dalam, ada batu karang dalam hempedu. Ada batu kau, batu. Tajam lah tu batu tu. Okey. Apa? Dan menyebabkan jaundice. Jaundice ni apa? Jaundice ni jaundice ni kalau kita lihat pada orang tu mata dia kuning. Kuku pun kuning. Itu jaundice. Okay. Kolesterol berlebihan akan membentuk batu karang hempedu yang menyekat salur hempedu. Bila dah ada batu, saluran tersekat dan menyebabkan jaundice. Ni. Gambar cikgu besarkan semula. Ini menyebabkan saluran ni. Saluran ni kecil je nampak? Saluran ni tersekat. Ada batu karang lalu menyebabkan jaundice. Lepas tu nak keluarkan internet ke? Nak keluarkan memang kena operation. Kalau teknologi kalau perubatan moden ni operation ataupun laser. Okey, yang kedua, mendapan kolesterol pada dinding arteri. Arteri ni adalah saluran darah, ya. Mendapan kolesterol pada dinding arteri dan menyebabkan aterosklerosis. Cuba sebut aterosklerosis. Aterosklerosis. SK Lerosi. Cuba sebut Sklerosis. Ya, aterosklerosis. Kenapa? 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 Kalau nak macam mana nak cakap dia kena ingat. Dia memang nak kena ingat. Aterosklerosis. Padahal gitu je sampai habis sebut Padahal gitu je. gitu orang lain tak ingat lagi. Okey. Kolesterol yang berkumpul dan terenak pada dinding arteri akan menyebabkan lumen arteri menjadi sempit. Tak apa, nanti cikgu ceritalah term istilah-istilah yang cikgu sebut ni. Apa itu arteri, apa itu lumen, nanti cikgu cerita. Okay, lumen arteri yang sempit akan mengganggu aliran darah dan menyebabkan aterosklerosis. Cuba sebut. Cuba sebut semula anak-anak. Aterosklerosis. Bagus. Okey, ini salur darah. Salur darah ni cikgu dah potong keratan dia. Jadi dia bentuk dia macam ni. Dia sebenarnya macam ni. Ni salur darah kan. Lepas tu kan cikgu potong. Bila cikgu potong, ini rupa hadapan dia. Rupa setelah dipotong. Okey, ini lumen normal. Lumen normal dia macam terowong. Dia macam terowong. Terowong kan dia ada laluan lah. Terowong kan dia ada laluan. So lumen tu macam laluan lah. Lumen tu dia normal, tak ada tersekat. Okey je. Darah lalu elok je, flow cantik je. Terowong pun kalau dia lapang tak ada jam. Elok je kereta lalu. Tapi kalau dah ada jam ataupun kalau dalam salur darah dah ada mendapan kolesterol pada dinding-dinding lumen. Ni kolesterol ni. Ni kolesterol ni. Nampak dinding dia menjadi sempit. Darah dah jadi makin susah nak lalu. Lama-lama makin sempit macam ni. Cikgu warnakan ni maksudnya lagi sempit. Lagi banyak kolesterol yang dimakan lagi sempit. Jadi kalau dah tersumbat, agak-agaknya pecah tak saluran darah? Pecah. Tambah-tambah contoh kalau kita buat aktiviti fizikal yang berat sikit. Contoh dia tak pernah workout. Dia tak pernah workout pun. Tiba-tiba dia main bola. Contohlah ni. Contoh. Ya. Dia sebelum ni tak ada exercise. Tiba-tiba dia terus main bola. Darah dia dipam laju oleh jantung. Jantung pam laju darah ni. Sebab jantung terkejut. Dia pam. Tak pernah orang ni main bola. Tiba-tiba main bola. Dia pun pam. Dalam masa yang sama, darah bergerak laju. Tapi laluan sempit.
darah push, akhirnya salur darah tu pecah. Salur darah tu pecah, itulah yang menyebabkan kadang-kadang kolaps kat situ je. Perginya di situ sahaja. Kalau dia bernasib baik, dia mengalami sakit jantung ke, atau itu kira Kenapa bernasib black? baik sebab ya. Buat apa? Sebab awak masih sayang dia lagi. Tu kadang-kadang kena serangan jantung ya. Kena stroke. Itulah antara tu. Tapi biasanya yang kita dengar kalau collapse dia tengah bersukan, dia collapse tu jantung lah. Ya. Erikson. Apa tu Erikson? Aduh dah ni. Ada player bola dia main. Sambor. Yang semalam tu kau orang mesti tak masuk kelas aku sebab malam tu layan bola kan, kau ngantuk kan? Tak ada. Tak. Layan movie. Tu saluran ada pecah kat hidung. Betul Min. Barangkali laluan udara dekat situ sempit kot ada. Sampai berdarah lubang hidung tu ke macam mana Dam? Udara tu push. Sampai berlorek dalam hidung. Adam diam. Geleng kepala Adam. Aku pergi sekolah pun kena, dalam Google Meet pun kena kat. Okay. Settle dah yang ni. Cikgu dah cerita. Lepas tu kita tengok apa lagi tu. Okay. Atherosclerosis. Inilah penyakit atherosclerosis tau gambar ni. Gambar ni menunjukkan penyakit atherosclerosis yang belah ni. Line cikgu ni tak cantik ni sebenarnya ni. Dia sekat-sekat. Ni atherosclerosis. Yang cikgu petakkan ni. Okay. Atherosclerosis boleh menyebabkan yang pertama tekanan darah tinggi. Ataupun kita panggil hipertensi. Kalau kamu dengar hipertensi tu maksudnya tekanan darah tinggi. Ya? Jangan tak tahu pula. Kalau cikgu sebut hipertensi tak tahu. Tak pernah dengar itu. Hipertensi sama juga tekanan darah tinggi. Yang kedua stroke. Atherosclerosis boleh menyebabkan stroke. Iaitu arteri yang menuju ke otak. Salur darah yang menuju ke otak tu tersumbat atau pecah. Stroke ni sebab salur darah yang menuju ke otak tersumbat. Kalau salur darah yang pergi ke kaki, orang tak panggil stroke. Okey. Yang ketiga, serangan jantung. Atherosclerosis boleh menyebabkan serangan jantung yang boleh membawa maut. Yang ini yang cikgu cerita tadi tu, mungkin dia collapse dah. Collapse ni maksudnya badan dia dah collapse dah, dah tumbang dah, tak boleh nak buat apa. So, tengah-tengah main, jatuh. Okay, sampai sini boleh tak? Maksudnya, kolesterol ni dia boleh menyebabkan apa? Batu karang hempedu. Lepas tu menjurus, bila dapat penyakit batu karang hempedu boleh dapat jaundice. Lepas tu kalau salur darah tersumbat boleh dapat atherosclerosis. Okey, sklerosis ni pula boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, stroke, serangan jantung. Maksudnya bahaya tak kolesterol tu? Bahaya. Bahaya. Kalau hidung berdarah tak bahaya lagi Kalau kolesterol tu bahayalah ya. Ya Dam Ada benci tu. Ya. Sekarang dia left kau. Okay. Dan yang ni yang terakhir untuk hari ini, langkah-langkah untuk mengelakkan masalah. Tolong tambah sikit kat modul cikgu tu, masalah kesihatan. Okey, langkah-langkah untuk mengelakkan masalah kesihatan yang disebabkan oleh kolesterol berlebihan dalam darah ialah yang pertama mengurangkanlah pengambilan lemak tepu dalam pemakanan. Kita kurangkan pengambilan lemak tepu. Tak salah kita mengambil lemak tak tepu. Contoh kita ambil apa? Minyak kelapa sawit ke kan? Kita kurangkan pengambilan lemak tepu tu. Kurangkan makan keju, kurangkan makan ayam, boleh ke? Kurangkan makan burger, boleh ke? Boleh. Dahsyat Zami. Kalau cikgu sedap tu takkan nak tinggal kot. Ya? Maksudnya mengurangkan pengambilan lemak. Jawapannya mengurangkan. Kita kena kurangkanlah pengambilan lemak tepu lah. Okey, yang kedua mengambil lemak tak tepu.
So kita gantikanlah dengan mengambil lemak tak tepu ni, contohnya minyak sawit, minyak zaitun, yang dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. Kolesterol ni sebenarnya ada baik dan ada buruk. Baik dia tadi tu yang cikgu cerita tadi, baik dia kamu kena ingat. Kamu kena kenang baik dia. Baik dia pembentukan membran sel badan. Yang kedua menghasilkan jus empedu dan hormon seks. Yang ketiga menghasilkan vitamin D. Ini baik dia. Buruk dia yang tadi cikgu cerita. Lemak, dalam lemak ada koh. Apa koh? Karbon, oksigen, hidrogen. Lemak terbahagi kepada dua iaitu lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, persamaan lemak tak tepu dengan lemak tepu ni, kedua-duanya ada unsur koh, tak larut dalam air, sumber penting asid lemak dalam badan. Okey, lepas tu cikgu cerita perbezaan di antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Sekurang-kurangnya kamu boleh ingat 4. Kamu boleh menyatakan semula kepada cikgu 4 perbezaan di antara lemak tepu dan tak tepu. Paling senang, lemak tepu ni memang berasal dari haiwan. Dan kebiasaannya kita lihat dia berbentuk pepejal. Dia mempunyai takat lebur tinggi dan juga kolesterol yang tinggi. Bila ingat lemak tepu, insya-Allah kamu akan ingat lemak tak tepu. Okey. Kamu tengok di ruangan chat. Cikgu dah pastekan form. Cuba try jawab sekejap. Boleh. Ada nampak tak ni slide cikgu ni? Slide yang cikgu tunjuk ni. Nampak? Lemak. Okey, kehadiran 5G. Klik terus nama. Wan Fuzami. Klik terus nama. Nampak sekali siap. Anda ikut unsur yang manakah terdapat dalam lemak. Apa cikgu? Okey, pilih. Okey, unsur yang terdapat dalam lemak apa dia? Koh. Tanda terus. Siapa bagi jawapan ke macam ni? Tanda koh. Okey. Dah, settle dah. Semua dah settle. Dah. Okey, pilih ciri-ciri lemak tepu dan lemak tak tepu. So tadi cikgu cerita lemak tepu daripada apa, lemak tak tepu daripada apa. Lemak tepu pada apa itu? Haiwan. Pada haiwan. Okey, pergi satu-satu dulu. Berbentuk pepejal pada suhu bilik. Lemak tepu ke lemak tak tepu? Tepu. Sumber dari tumbuhan. Tak tepu. Takat lebur rendah. Rendah. Tak tepu. Berbentuk cecair pada suhu bilik. Cecair. Tak tepu. Takat lebur tinggi. Tepu. Sumber dari haiwan. Tepu. Kandungan kolesterol tinggi. Kandungan kolesterol rendah. Tak tepu. Okey. Pilih contoh bagi lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, kalau kita dah ingat ciri lemak tepu daripada haiwan, lemak tak tepu daripada tumbuhan, rasanya mudah aje. Pilih contohnya. Minyak sawit. Tak tepu. Ayam. Tepu. Daging. Tepu. Mentega. Tak tepu. Mentega ni daripada Lembu. lembu. Oh ya. Saya dah masuk tadi. Lambat. Dah masuk. Okey, minyak kacang soya. Tak tepu. Minyak zaitun. Tak tepu. Keju. Tepu. Tepu. Minyak sapi. Tak tepu. Sapi ni dia macam lembu tau. Sepi. Kat Indo. Bukan selfie. Sapi. Sepi. Okey, dan yang terakhir sekali. Makanan manakah yang menyebabkan keadaan lumen arteri tersumbat? Mentega. Okey, submit. Semua submit. Serahlah. Enggak bisa bahasa Inggeris. Salah Okey, satu. serah. Ada salah satu. Siapa tu? Tu minyak sapi tu. Okey, maksudnya siapa yang dah hantar tu tak ada hutang dah dengan cikgu. Siap dah. Satu tak? Salah satu. Lepas tu minyak sapi tu tak tepu. Minyak sapi tu tepu. Ya, lepas tu kamu buat apa? Tak tepu. Tak apalah. Mungkin Tak tak apa. ada rezeki. Tak reda ni. Tak reda? Senang Tak tak reda. Okey, Reda. 8 orang baru hantar. Okey, nanti cikgu akan blast link untuk kehadiran bagi yang tak masuk Google. Okay, goodbye. Okey, jadi terima kasih anak-anak yang cikgu sayang. Cikgu susah nak mengungkapkan sayang pada orang. Bila cikgu cakap sayang tu memang cikgu sayang lah. Ya. Okey, special ya. Jadi kamu ni adalah aset cikgu pada tahun depan. Bukan tahun depan. Ya, tahun ni dan SPM kamu adalah pada tahun depan. Kamu adalah aset cikgu. Kamu kena percaya cikgu dan cikgu kena percaya pada kamu dan kita kena saling percaya mempercayai. Sayang menyayang. Macam tu. Okey, jadi kita akan jumpa pada minggu hadapan. Pada hari Rabu dan Khamis. Kelas kita memang waktu pagi ya. Yalah, nak cakap macam mana kelas cikgu pagi? Cikgu Reda je lah. reda je lah, pagi tu indah ya. Okey, teruskan bersemangat untuk ber-PDPR. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum. Ada nak tanya ke? Tak ada. Okey, Adam, bye. Adam nak tanya dah. Apa Okey. punca hidung dah? Adam banyak tengok video yang suruh tidur tu kena tembak tu yang jadi tu. Berapa kali repeat tengok video tu dah? Ulang-ulang ke? Dia ada tu cikgu. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.